Anda bersama Iris Institute. Inilah Sepintas Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam podcast Iris Sepintas Lalu di luar kotak. Dan kali ini kita dekat Lima. Dan kita pergi Lima ni untuk kita ukur sebenarnya macam mana teknologi kenderaan kita. Dan kebetulan kawan-kawan kita pun ada kat sini kan. Lalu kita set up, kita call, kita buat podcast lah. So hari ni kita bersama dengan dua orang teknologis daripada industri Aero Nerf. Tak salah saya sebut, Aeronerf, iaitu saudara Muslim dan juga Nizal. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. So korang pergi Lima ni, apa perasaan korang pergi Lima ni? Ekspektasi awal lah. Sebenarnya kita orang pergi Lima ni nak tengok kata perkembangan teknologi pertahanan negara ni kan. Jadi apa beza dengan lepas kan. Kemudian ada benda baru ke kan, ataupun ada rakan-rakan industri kita yang dah lebih advance kan. Jadi memang saya nampak berlaku ada benda yang positif lah. Maksudnya ada kawan-kawan kita yang sebelum ni mungkin drone dia kecil, sekarang ni lagi besar. Dia design sendiri in-house. Jadi satu perkembangan yang menarik lah. So Nizal, what's your expectation? Selain daripada orang kata tujuan-tujuan perniagaan, networking dan sebagainya, saya datang sini pun saya nak mencari jawapan sebenarnya. Sebab kita bila kita nak compare, bila kita nak ukur kita ni macam mana dalam penguasaan teknologi ataupun penguasaan industri pertahanan ni, sudah tentu kita akan compare dengan negara-negara yang pernah bermula pada satu pace yang sama, tempat yang sama, dan apa hasilnya setelah berapa masa yang berlalu lah. Jadi bila saya pergi ke sini dengan satu perasaan yang ingin tahu dan juga perasaan yang nak mencari jawapan, sebenarnya kat mana kita ni ketinggalan ke, kat mana yang kita ni laju, kat mana yang kita ni perlahan. Jadi jawapan-jawapan tu antara tujuan lah saya pergi ke Lima ni, nak mencari jawapan tu. Okay, Muslim, tanya macam mana pengalaman kau pergi Lima? Ni pengalaman kedua lah. Saya ke Lima. Oh, ni kedua? Pengalaman kedua. Yang pertama tahun 2019. Tapi waktu tu pergi sekejap je, dalam masa 1 hari je. Oh, yang ni lama lah. Ni agak lama. Dia tak bawa aku masa tu. Lepas tu kau first time pergi Lima lah kali ni. First time pergi Lima. So macam mana Lima kali ni? Kita ada tak drone plastik macam yang sebelum ni, yang kecoh aku rasa kalau kata kita compare dengan, sebab aku bawa balik daripada Turki Technofest, dari sudut airshow tu 5 win lah. 5 win. Sana tak power. Sebab aku tak ada nak compare dengan 5 look alike event kat Turki lah, tapi dari sudut airshow power lah. 5 power lah. 5 kali ni power. Tak sure sebab baru first time pergi 5. Mungkin boleh sahkan lah. dari sudut setup lah. Setup kali 2019 better lah. Sebab 2019 ni bila kau masuk dalam 5 tu, dekat depan tu dia dah letak drone yang besar-besar lah, macam Angka, Wingloom daripada China, dan daripada Leonardo daripada Europe dan sebagainya. Dan bila masuk dalam tu ada pesawat-pesawat yang besar yang kita boleh sentuh, boleh ambil gambar dan sebagainya. Cuma mungkin kali ni tema dia yang waktu tu adalah banyak tentang pesawat drone, tapi kali ni lain sikit lah kot. Dia tema 5 sebenarnya sama je. Dia untuk aero angkasa dan juga maritime. Cuma kali ni mungkin setupnya agak berbeza. Jadi saya pun tak tahulah kenapa kan. Macam tak ada naratif yang clear. Macam mana masuk pintu-pintu tiba-tiba nampak helikopter bomber. Kan? So macam apa benda nak cerita kan. Masa kalau kata based on apa yang Lim cerita, 2019 masuk nampak drone. So mungkin ada something lah benda nak cerita. Betul. Ni kita masuk nampak kapal Gading Group dulu kan. Lagi satu sebenarnya tahun 2019 kan, masa tu Turkish Aviation Industry diorang tengah dalam proses untuk influence lah untuk government untuk acquire Angka. Dan memang ada sebiji Angka depan tu, size 1-to-1 punya size besar lah. Kali ni memang confirm dapat, memang confirm government akan acquire Angka. Saya tak pasti 2 atau 3 biji, tapi tak ada pula Angka depan tu. 3 biji
Cuma kali ni lah Aku ni second time lah, kelima. Bukan kali ni. Sebenarnya satu benda aku nampak syarikat Malaysia, syarikat teknologi Malaysia, kebanyakan menjual barang-barang negara lain kan, barang-barang negara lain, teknologi negara lain dekat lima ni. Kenapa kita tak boleh jual barang kita sendiri? Kenapa kita tak boleh hasilkan teknologi kita sendiri, teknologi ketenteraan kita sendiri? So korang ada idea tak kan? Korang dah pernah pergi Turki, korang pergi Paris, pergi macam-macam tempat lagi lah kan. Kenapa? Dan diorang boleh buat satu teknologi, diorang sendiri buat teknologi, indigenous teknologi, dan diorang hasilkan teknologi diorang sendiri. Dan kenapa kita tak boleh ada benda tu? Kan nak bincang boleh tak boleh ni sebenarnya dia nombor 2 kan. Dia kena bincang, maksud saya kan, nak tengok daripada awal lah kan. Maksudnya falsafah teknologi pertahanan tu sendiri kan, sebab dia beza doktrinisasi dan juga falsafah pertahanan kan, dengan industri pertahanan kan, sebab dua-duanya ada objektif beza lah kan. Tapi sebenarnya jika kita dapat jalin gabungkan, dia dapat serve satu vision kan. Jadi bagi saya yang paling penting adalah, secara ringkas lah kan, perlu ada permulaan falsafah pertahanan yang betul, yang mana difahami oleh segenap rakyat Malaysia, dan ia visionkan lagi dengan kejelasan visi itu. So maksud kau Muslim, kita ni sebenarnya kita kurangkan satu visi, satu falsafah atau vision yang menghasilkan teknologi ketenteraan kita daripada dalam. Okey, kalau kita cakap kurang satu lebih kan, sebenarnya macam mana nak ukur? Melainkan kita involve dalam pembangunan falsafah. Aku bukan orang industri, so aku dan tak juga tahu polisi pertahanan. Tapi sebagai rakyat, sebagai rakyat, saya cakap sebagai posisi rakyat lah kan, rakyat dia nak faham kan, dan nak rasa ownership terhadap falsafah tersebut dan visi tersebut kan. Jika rakyat tak rasa ownership, dan rakyat pun kadang-kadang dengar tak dengar, macam tak pernah tahu, maksudnya something wrong kan, dalam mungkin penyampaian visi ataupun penerangan tentang falsafah tersebut. Mungkin ada tapi tak sampai. Jadi kita sebagai rakyat, kita boleh ada kita punya sangkaan lah. Sebenarnya ada ke tak ada, ataupun kalau ada kenapa tak sampai. Itulah. Sebenarnya aku terfikir, sebenarnya kalau kata future kepada falsafah kita ni kan, apakah teknologi masa depan yang sepatutnya Malaysia kena ada? Saya nampak sebenarnya semua negara akan berlumba dan cuba membuat jangkaan apakah teknologi masa depan kan. Sekarang ni kalau kata teknologi ketenteraan sekarang, apakah teknologi masa depan yang ada? Mungkin aku jawab lah, mungkin boleh tambah. Jawab. Kau guna suara kau yang sedap tu lah. Aku nampak apa yang berlaku in recent time, last 2-3 years, dalam recent peperangan antara negara ataupun antara proksi negara. Sebagai contoh, yang pertama peperangan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Jadi peperangan yang berlaku dekat situ, kita boleh katakan walaupun US dah start lama peperangan menggunakan drone ataupun robotics punya teknologi, tapi di peperangan Nagorno-Karabakh tu menunjukkan satu phase yang baru dalam peperangan moden, di mana peperangan yang tidak melibatkan manusia secara fizikal. Dan sebagai pengganti kepada manusia adalah robot ataupun autonomous system ataupun unmanned system. Dia guna robot perang. Dia guna kamikaze drone lah. Surveillance drone untuk mengesan musuh. Kemudian kamikaze drone untuk execute musuh. So totally drone. Kita tak, bukan nak kata totally drone, tetapi drone memainkan peranan yang penting dalam peperangan tersebut. Macam tu juga kalau kata kita tengok dalam peperangan recent yang berlaku antara Rusia dengan Ukraine. And selepas masa awal peperangan tu memang ada physical aggression lah, di mana kita nampak, kita tahu yang ada pergerakan tank pergi ke sepadan-sepadan, ada pergerakan manned aircraft, maksudnya pilot manned aircraft yang masuk ke kawasan menjalankan operasi. Tapi kita nampak tempoh masa yang panjang dalam peperangan tersebut sebenarnya banyak melibatkan penggunaan teknologi robotik ataupun drone. So awal-awal tu memang ada physical aggression, maksudnya dari sudut pelibatan tentera Ukraine dengan tentera Rusia dekat medan tempur. Tank, antara tank dengan tank, antara sistem kenderaan ataupun sistem military aircraft dengan military aircraft. Tapi kita tahu yang semua elemen-elemen saya sebutkan ni
mempunyai cost yang tinggi dan damage yang tinggi. Dan akhirnya peperangan Rusia dengan Ukraine tu dibawa kepada satu fasa yang agak lama, ialah pertempuran menggunakan medium drone, unmanned system. Oh, maksudnya kau kat sini kehadapan ni teknologi terbaru kepada aspek tertentu kita adalah menggunakan unmanned punya senjata lah. Betul. So drone, apa kalau tanya aku drone, apa yang drone, aku expect untuk kehadapan, kemungkinan kita akan melihat satu dunia peperangan yang masih melibatkan physical aggression yang seperti sebelum ni, tetapi banyak dipengaruhi atau akan banyak compensate penggunaan robotik ataupun unmanned system dalam ketenteraan. Jadi benda ni kita boleh reflect balik apa persediaan negara kita dalam penguasaan teknologi berkaitan unmanned system ataupun robotik. So tadi bila kau bincang tentang Turki tadi kan, aku menarik juga sebab kalau tengok Turki dan juga Malaysia memulakan fasa untuk create teknologi apa ni unmanned ni, drone ke ataupun robotik pada fasa yang sama 70-an sebagainya. Tapi kita stop, yang Turki terus. Jadi kat sini kenapa nak kata carbon emissions itu, kita ada banyak jawapan lah kan. Macam mana kita nak keluar daripada kasus sekarang ni, new teknologi kan, masing-masing start new kan. Apa yang boleh kita buat supaya kita ni lebih ataupun kita boleh menang sekali, bukan bersaing bersama dengan negara yang sekarang ni tengah acquire teknologi drone, teknologi terbaru ni? Bagi saya yang paling penting adalah leadership. Okay, baik, leadership. We need the leaders. We need the leaders yang boleh guide the nation and representing the vision, dan juga membumikan falsafah pertahanan negara, kemajuan, kemakmuran dan sebagainya dengan betul, dengan tepat lah. Okay. Dan kalau kita tengok kan, sebenarnya Turki dan Malaysia membangunkan teknologi drone ni dalam permulaan yang sama, tahun 2005, 2006, 2007 kan. Dan ketika itu Malaysia sudah capai keupayaan untuk menerbangkan drone melebihi 30 km. Malaysia? Lagi power dari Turki? Yes. Turki less than 30 km. Ni tahun bila ni? Tahun 2006-2007. 2007. Oh. Yes. Dan sebelum itu lagi, Malaysia berkemampuan untuk membangunkan drones dengan kita kata apa, menukar advantage system manned aircraft kepada unmanned. Maksudnya pesawat ringan kita tukarkan dia menjadi pesawat yang mampu terbang tanpa manusia. Ni syarikat mana yang awak ni? Malaysia punya? Syarikat Malaysia. Oh, power power. Jadi keupayaan kita ketika itu sudah terbukti. Sudah terbukti. Tapi selemasa kita dapat lihat kan, perbezaan jurang penguasaan teknologi tu kan. Dalam sekarang tahun apa? 2023. Kan Turki sudah menghasilkan Kizil Elma. Dan sebuah apa benda tu? Kizil Elma sebuah unmanned jet. Oh, okay, yang mampu menjadi apa, pembantu kepada jet main aircraft. Okay, dia mampu menjadi pelengkap dan dia mampu berkomunikasi antara man dan juga unmanned aircraft. Maksudnya sebuah jet totally controlled by AI ataupun drone, bukan manusia lah. Okay, sekarang ni dan boleh jet mempandu tu. Betul. Dia boleh merancangkan pemandu semua tugas-tugas yang boleh dogfight dan sebagainya. Okay. Jadi ini satu kebanggaan bagi mereka sebagai simbolik kejayaan dan keupayaan mereka. Okay. Jadi bila kita lihat kembali pada posisi kita sekarang, kan, drone yang dihasilkan tu hanya itu, sebiji itu saja, dan tidak ada kesinambungan sehingga sekarang. So macam mana Turki boleh potong kita? Dan kenapa kita tertinggal benda tu? Dan sebenarnya tidak ada, bukan Turki yang potong kita sebenarnya. Okay. Dan sebenarnya kita yang tidak mengikut, kita yang stop pace. Kita yang stop. Disebabkan oleh ada beberapa perkara yang menjadi masalah kepada pembangunan teknologi ni. Dan kalau saya boleh sebut secara umum lah, dan antaranya adalah funding ataupun bajet pertahanan. Kalau kita baca sela daripada RMK ke RMK, dan berlaku pengurangan dalam bajet pertahanan itu sendiri. Itu yang pertama lah. Tapi aku rasa macam satu benda klise. Orang akan sebut masalah leadership, masalah funding, klise. So 10 kita kat 5 kan 10 syarikat yang kita pergi kan, syarikat yang kita tanya kenapa tak boleh nak bangun teknologi sendiri, funding.
ada tak, dan bila aku buat comparative studies lah kan, negara-negara Asia Tenggara, yang paling kita kehadapan sekarang Vietnam. Sebab dia bergaduh dengan China dekat Laut Cina Selatan. Jadi dia invest besar dalam dia punya bajet ketenteraan. Tapi itu pun, yang kita tengok Vietnam ke Indonesia dan bahkan Singapura, bajet pertahanannya tak memang sekitar 4 ke 3% je daripada keseluruhan bajet KDNK dia. Tapi itu pun diorang boleh hasilkan teknologi kan, dengan orang mula dengan sedikit, kemudian pergi kepada banyak. Kalau aku boleh jawab lah, maksudnya aku rasa dia soal ke mana funding itu pergi. Kan? Kalau kata kita melihat funding ni hanyalah nak membeli barang, dan barang ni makin lama makin mahal, teknologi makin lama akan makin advance. Jadi kalau kata kita lihat funding tu kepada acquisition of technology, memang kita akan terkebelakang. Tapi kita perlu lihat juga isu funding yang dimaksudkan. Maksudnya acquisition teknologi luar ke dalam ke ataupun acquisition teknologi. Tapi kalau kata kita melihat funding yang kita maksud, yang industri ni perlukan dari government, bukan funding sekadar nak beli barang, tapi funding untuk melakukan kerja-kerja R&D, research tu sendiri. Jadi apa yang berlaku bila kami bersembang dengan partner ataupun kita boleh katakan kenalan kita lah, dalam sebuah syarikat yang kita boleh katakan terlibat dalam fasa pembangunan teknologi UAV pada zaman 2000 ke 2005. Isu yang dia raiskan adalah kita menggunakan mindset ekonomi dan GDP dalam nak membangun teknologi UAV. Pada kau itu problematik ke? Masalah di situ adalah kita tidak boleh bersabar dengan hasil yang tidak se-advance dengan apa perkembangan yang berlaku kat luar. Okey, betul. Jadi sepatutnya dana yang digunakan tu diguna untuk tujuan R&D pada mindset, bukan mindset untuk maksudnya nak dapat solusi cepat ataupun nak dapat benda yang power cepat. Tetapi dana tersebut patut digunakan bagi membantu industri ini untuk menjalankan kerja-kerja pembangunan berkaitan teknologi UAV. Itu sepatutnya yang berlaku. Betul. Jadi apa yang berlaku, memang kita menerima dana setiap tahun, tapi kita lihatlah kepada aset negara kita. Kita lihatlah kepada kapasiti industri nak menghasilkan teknologi terbaru. Tak ada kapasiti tu. Kita adalah negara yang selesa menjadi pengguna tanpa millions atau billions of dollar atau ringgit Malaysia yang telah di-spend dari beberapa belas tahun. Tetapi sedikit pun tidak berjaya untuk menghasilkan sebuah institusi R&D ataupun industri pertahanan yang mapan dan self-reliant. Ke sebenarnya sebab ada nature research, dia akan banyak buat mistake, testing untuk dapatkan yang paling berjaya tu. Itu ialah mindset research yang patut diguna. Mindset industri ataupun mindset tentera ni adalah dia nak guna terus. Betul. Aku invest ni berapa aku dapat. Sepatutnya kita tak boleh nak tekankan tu kepada research. So sebenarnya macam mana kita nak susun supaya dari sudut bajet lah, ataupun dari sudut macam mana penyusunan sistem tu sendiri, kan, structure tu, kita boleh buat research dengan baik, dan masa sama industri yang nak gunakan tu boleh guna segera. Dia jawapan dia itu adalah pada ekosistem. Sama ada ekosistem industri pertahanan. Baik. Dalam konteks membangunkan keupayaan pertahanan. Bila kita sebut penggunaan bajet dan funding untuk membangunkan keupayaan pertahanan, dia perlu dibantu oleh melengkapkan industri itu sendiri. Sebab apa? Untuk kita membangunkan sebuah produk R&D, dia tidak berakhir dengan prototype nombor 1, 2, 3 dan 4. Ya, betul lah. Dia adalah pembangunan yang berterusan sehinggalah kita boleh mencapai satu kematangan yang kita definisikan. Ya, betul. Kalau kita kata pembangunan drone sini, matangnya adalah dengan drone ini mampu membuat keputusan sendiri, menggunakan advanced artificial intelligence. Jadi itulah puncak kematangan yang kita sasarkan. Dan bukan dengan prototype 1 dan 2 dan 3 sahaja. Jadi pembangunan berterusan, bukan berakhir dengan sebuah prototype. Jadi untuk mematangkan prototype itu pula memerlukan sokongan daripada pengguna. Dan pengguna yang paling dekat bagi pembangunan R&D nasional ni adalah badan-badan kerajaan, badan-badan swasta yang sudi menggunakan teknologi, membantu dengan memberi maklum balas dan juga bersabar dengan perkembangan teknologi tersebut.
kan. Oh, Jadi menarik ni. saya kira Ini ini menarik satu ekosistem yang mampu mematangkan pembangunan teknologi, khususnya drones. Ni pengalaman aku pergi Lima kan. Aku tanya dengan beberapa agensi yang terlibat dengan tenteraan ni lah. Dia kata betul, dia menyokong idea untuk indigenous pembangunan development ni kan. Tapi yalah, kata kami nak berhadapan dengan China kat Selatan. Bukan 5 tahun depan, sekarang. Kita dah berhadapan dengan US, dengan India dekat Selat Melaka kan, bukan lagi 10 tahun sekarang. So dia memang nak kena acquire segera teknologi terbaru kan, kapasiti terbaru supaya boleh mempercepatkan dia nak berhadapan. Jadi kat sini itulah macam apa idea-idea korang orang industri kan, orang dah biasa dengan cerita industri ni, macam mana kita nak susun tu supaya industri kita kan, research tu boleh dibangunkan dengan baik kan. Mungkin kita kena bergantung sekejap dengan teknologi luar for a few years, tapi akhirnya pelan-pelan kita boleh berubah kan kepada kebergantungan kepada industri dalam. Mungkin saya boleh kongsi sikit. Mungkin Industri pengalaman Turki, kau pergi Turki kan. Saya pun nak sebut point yang sama. Saya kalau kata bos saya hantar pergi tempat lain, mungkin ada banyak benda yang boleh reflect lagi lah. Kalau tengok pembangunan industri pertahanan Turki, mereka membangun teknologi pertahanan dengan dalam keadaan disekat ataupun menerima sekatan. Sekatan daripada US, sekatan daripada negara-negara jiran sekitar. Kita tahu konflik-konflik yang Turki ada ni, konflik-konflik yang dah berlaku sejak zaman Uthmaniyah lagi, contohnya dengan Greece. Kan? Kemudian apabila berlaku kemasukan Israel ke tanah Palestin, zon di sebelah selatan pun tidak stabil. Jadi mereka membangun teknologi dalam keadaan mereka menghadapi peperangan ataupun menghadapi ancaman. Jadi so sumber tenaga disekat. Betul, saya nampak apa yang berlaku di sana adalah mereka buat dua-dua. Maksudnya mengenal pasti dan juga mengurus masalah yang berlaku sekarang, tapi tidak menidakkan keperluan untuk develop capacity itu pada masa yang sama. Dia bukanlah dengan kita menyelesaikan masalah dulu baru kita fikirkan apa yang kita patut bina. Sepatutnya kita buat dua-dua tu sebut. Dan saya nampak Turki ni menjadi satu contoh, sebab kita boleh katakan kita bermula pada timeline yang sama lah kalau kata dari sudut teknologi UAV. Tadi Encik Musim sebut tentang Kizilma. Dia adalah sebuah satu impian yang telah disetkan oleh satu syarikat lah, nama Baykar Technology. Jadi back 20 years ago, 20 tahun lepas, Baykar Tech merupakan sebuah syarikat yang terlibat dalam automotive assembly dengan installation. Ya, dia syarikat kereta punya. Syarikat kereta. Dan salah satu macam produk kita ni Proton lah. Betul. Salah satu produk kereta yang dia assemble untuk kegunaan rakyat, untuk diimport, untuk dia dijual kat rakyat dia adalah kereta Proton. Maksudnya 20 years ago. Betul. Masa saya pergi kat sana, saya nak pergi ke satu tempat lah di mana masa tu tentera letakkan satu kapal aircraft carrier yang dia Turki buat. Jadi masa saya nak pergi ke tempat tu, saya nampak kereta Wira lalu. Orang Turki bawa. Jadi in a way pada ketika tu saya berada pada satu zon, dua zon tau. Zon di mana saya bangga dengan pencapaian Malaysia. Ada kereta Malaysia dekat Turki. Tapi dalam masa sama, tengok kat sebelah tu, Turki dah sampai sini. Dah sampai tahap sini. Sebelah Wira, sebelah ni aircraft carrier. TCG yang dulu. Power. Baru siap tahun lepas. TCG dulu. So nak ceritanya 20 tahun lepas, timeline Malaysia dengan Turki ni sama. Nampak sebenarnya kalau macam tu, Malaysia dah lebih advance Turki lah. Lebih advance lah. Sebab kita dah hantar produk kita, core assemble, core install. Tapi syarikat yang sama pada tahun 2000 dia mula menubuhkan satu unit R&D lah, unit research and development, untuk explore kepada dunia teknologi yang baru, iaitu UAV. Ya, betul. Dan unit R&D itu berkembang sejak tahun 2000 sehinggalah masuk sampai sekarang, hingga mereka berjaya menghasilkan seperti yang Cik Musim sebut tadi, Kizilma, iaitu Unmanned Autonomous Combat Vehicle, UVAC. UCAV. UCAV. Awak baru belajar kan. Jadi itu contoh lah kita nak kata kan, yes, we are dealing with problem, tapi itu tidak bermakna kita perlu meninggalkan skop
tanggungjawab kita dalam nak membangun industri, dalam nak membangun expertise. Kita hantar ramai pelajar kita pergi keluar negara, tapi ke mana? Kat mana kita nak guna tu? Itu something untuk difikirkan lah. Itulah macam aku setuju. Sebenarnya pasal Kizil Elma nama tadi. Kizil Elma. Kizil Elma. Apa maksud dia, Zal? Red Apple. Sebenarnya istilah Red tu Apple. Sultan Al-Fatih dah guna. Bila dia kumpul dia punya pasha-pasha, dia minta pasha dia untuk fikirkan macam mana kita nak capai Kizil Elma. Masa tu Kizil Elma ni beri istilah Kenapa penaklukan Konstantinopel. Okey. Kizil Elma ni masa tu Sultan Fatih guna merujuk kepada Konstantinopel yang nak ditawan. So itu adalah Apple dia. Mengambil Bayraktar, mengambil inspirasi itu, menjadikan unmanned combat air vehicle tu sebagai Kizil Elma ataupun satu teknologi yang perlu dikuasai dan ditawan, dan akhirnya mereka berjaya Di peringkat Baykartet, dia melihat itu adalah antara tanda aras kematangan teknologi drone yang dia kuasai. Okay? Jadi saya tambah tentang soalan tadi kan. Bagaimana nak selaraskan kan, isu membangunkan teknologi tempatan dan menunggu dengan sabar, dan masa yang sama memerlukan aset-aset segera yes. and untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran semasa. Jadi antara caranya adalah kan, dengan menselaraskan kan, sebenarnya kematangan teknologi tempatan dalam membangunkan teknologi itu kan, mampu memberi kita kekuatan dan juga kelebihan untuk melakukan reverse engineering. Okey. Reverse engineering ni bukan semata-mata technicality, tapi dengan memahami fungsi alat dan sebagainya. Contoh kan, kita letakkan Malaysia ke depan ke dengan reverse engineering punya kalau dalam konteks drone teknologi tidak. Okey. Okay, contoh saya bagi satu analogi ataupun bagi tahu satu timeline. Okay. But kita ada 10 tahun untuk pembangunan drone. Kita katakan. Okay. Jadi dalam 10 tahun itu kita nak bangunkan drone kita sendiri. Dan ada milestone setiap 2 tahun akan ada upgrading pada teknologi kita. Kan? Okay, baik. Masa yang sama, dalam masa 10 tahun tu drone kita tidak mencapai the maturity of teknologi yang kita perlukan. Jadi apa yang kita buat, memang kita kena acquire daripada luar. Dan untuk menjaga sempadan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, kita boleh lakukan reverse engineering terhadap drone yang kita beli tu kan, dengan keupayaan R&D yang kita ada. Okey, baik. Kan? Jadi cara berfikir tersebut perlu wujud. Perlu wujud. Dan Sekarang cara fikir tu tak adalah. Kalau kalau industri yang kau ukur tu tak ada lagi. Cara tu terpisah-pisah. Okey. Ada agensi yang berfikir R&D sahaja. Ada agensi yang berfikir QA QC sahaja, untuk kualiti sahaja. Ada agensi yang berfikir untuk procure sahaja. Ada agensi yang berfikir untuk pertahanan. So sebenarnya kita perlukan satu plan yang menselarikan semua keperluan ni kan, supaya research boleh bergerak, yang berhadapan, yang berada di lapangan boleh berhadapan. Betul kan? Kita memerlukan satu plan ataupun blueprint yang berasas daripada falsafah pertahanan kita. Kan? Yang mana kita boleh tarik blueprint tu sehinggalah kepada mencapai visi pertahanan. Okay, baik. Aku bawa dekat 5 tu, dekat kementerian mana ya, aku ada nampak lah aerospace, dia buat satu framework besar kan, aerospace industry framework kan. Kat bawah tu dia tak kita kena buat unmanned vehicle, kita kena buat research, kita kena buat sekian-sekian teknologi, kita buat OEM, kita buat sekian-sekian. Tapi akhirnya ini semua adalah untuk menghasilkan GDP punya manfaat lah, hasilkan ketahanan ekonomi. Macam ada ke tak beberapa ke apa sebenarnya problem kat situ? Okey. Apa beza framework membangunkan industri aeroangkasa dengan framework membangunkan keupayaan teknologi angkasa? Itu adalah framework yang berbeza. Kalau kita sebut tentang framework industri aeroangkasa, kita akan sentuh tentang keupayaan syarikat-syarikat untuk melakukan servis. Sebab kekuatan kita sekarang adalah melakukan servis, MRO, maintenance, repair and overhaul, dan juga melakukan servis, contohnya design, teknologi design, framework design dan sebagainya. Itu adalah servis. Jadi ia dalam konteks ekonomi, bagaimana teknologi aeroangkasa, teknologi drone dan sebagainya mampu menyumbang kepada pembangunan dan peningkatan GDP negara. Jadi framework dibangunkan ke arah itu, macam yang Nizal sebut tadi. Dia ke arah objektif pembangunan ekonomi. Jadi jika kita melihat
ia dalam konteks yang lebih luas, pembangunan keupayaan teknologi, yang mana ekonomi salah satu daripadanya. Bakat, talent, teknologi leaders salah satu parameter daripadanya, kan? Ia tidak terpisah-pisah. Jika diletakkan framework untuk ekonomi satu part, kan? Framework untuk semata-mata bakat satu part. Sebenarnya bagi saya lah, mungkin tak berapa tepat, sebab ia akan bergantung kepada kekuatan satu agensi dan juga bajet yang diberikan pada satu agensi. Jika bajet yang diberikan pada agensi itu lebih kepada pembangunan ekonomi, maka framework itulah yang akan lebih diutamakan. So agak interesting, dua benda tadi. Satu, kita kena satu plan yang menyatu padukan ke semua bahagian ni, kan, bukan saja untuk mencapai manfaat GDP, manfaat ekonomi. Yang kedua adalah kena buat penstrukturan semula kepada fokus bajet kita. Kan, sekarang ni kalau kita tengok bajet kita 80%, kan, kita guna adalah untuk bajet pengurusan, bajet penyelenggaraan dan bayar manusia sebagainya. Dan research hanya sekadar 0.9, 1%, mungkin below dan 2% pun. Macam mana kita nak susun supaya kita boleh buat restructure semula kepada bajet kita ni? Berapa banyak pembahagian yang perlu kita buat? Kan, bayar orang mungkin kena reducekan orang, ataupun orang tu kita kena banyak letak dalam research dulu, kan? Lepas tu nanti dah power research baru kita patah balik kepada jika nak sembang bajet lah. Jika nak sembang penstrukturan bajet, dia bergantung kepada sumber negara yang sedia ada, pembahagian sumber, dan berapa persen ke sini dan ke sana. Dan dia adalah pembincangan yang teknikal. Bagi saya yang lagi penting adalah macam mana kita nak lihat satu benda, bajet ataupun penekanan diberikan pada satu sektor tu penting pada visi sebuah negara. Itu yang saya sebut tadi. Dan adakah Malaysia ni mempunyai cita-cita? Senang je, kalau kita nak tanya Malaysia ni ada cita-cita atau tak, kita jangan tanya menteri, kita tanya budak dia darjah 2. Anak saya darjah 2. Saya tanya dia, saya tanya anak saya betul, lagi 10 tahun Malaysia nak jadi apa? Dia tak biasa dengan soalan tu. Soalan dia tak biasa, dan jawapan confirm dah tak ada. Tapi saya ingat masa tahun 1998. Kenapa kau tak tanya menteri? Klise. Gelak kita faham sama. Jika kita tanya kepada pemegang polisi, yang buat polisi dan sebagainya, mereka yang berada pada tampuk tersebut, dia sentiasa ada jawapan. Sentiasa ada jawapan. Tapi bila mana kita nak lihat apa yang rakyat faham, kan, kita kena tanya rakyat lah. Jadi yang generasi yang paling sekarang ni diberi perhatian generasi muda lah, anak-anak kita, kan. Ya, betul. Saya pada tahun 1998 saya darjah 2, kan. Ketika itu kalau tanya kita lah, Malaysia lagi 10 tahun 20 tahun apa, semua orang boleh lukis, kan. Kita boleh lukis ada KLCC, ada kereta terbang, semua terbang, kan. LRT terbang apa semua. Maksudnya futuristic mind, tak apalah dia membayangkan macam tu, kan. Ada. Sekarang cuba tanya. Itu jawapan saya. Kau pergi Turki baru ni, ada tak macam apa yang Muslim sebut tu? Satu benda lah saya nampak, bila kita cakap nak membangunkan industri pertahanan ataupun nak membangunkan kemampuan pertahanan kita, dia bukan kerja industri dengan government semata-mata. Antara stakeholder terbesar juga adalah masyarakat, kan? Masyarakat perlu dilibatkan. Bukan saya masuk kat sini perlibatan secara teknikal, tetapi perlu dilibatkan untuk mempunyai ownership ataupun orang kata rasa kebersamaan, rasa ownership, rasa apa yang kita negara nak bangunkan ni, teknologi drone sebagai contoh yang kita nak bangun ni adalah misi kita bersama. Saya pergi ke Technofest, satu event Aerospace and Technology Festival, di mana Technofest ni sebenarnya bermula tahun 2018. Dia adalah inisiatif sebuah yayasan yang dianggotai oleh semua syarikat dalam industri pertahanan Turki. Nama yayasan ni adalah Turkish Technology Foundation, T3 Foundation. So dia bukan inisiatif government, tapi inisiatif industri bentuk yayasan. Could be kita kata inisiatif government, tapi kita boleh katakan ini adalah inisiatif di peringkat yayasan. Di mana antara inisiatif yang dibuat di peringkat yayasan ni adalah event Technofest. Dia adalah sebuah event yang melibatkan competition, melibatkan airshow, melibatkan showcase sebagainya. Saya pergi ke sana. Saya nak menggambar dengan Kizil Ilma yang kita sebutkan tadi lah.
Saya pergi sana, saya boleh ambil gambar dekat luar saja. Tapi saya perasan belakang saya, bila ada budak-budak sekolah yang baru masuk nak bergambar dengan Kizil Ilma, pilot yang berada kat situ, ataupun kita berkata staff lah, dia punya team yang ada situ, buka tempat tu, dia suruh budak-budak ni masuk pijak atas dia punya podium tu. Dia minta sentuh. Mari ramai budak-budak tu kan, naik atas dan sentuh. Dan bila dia tengok, rupa-rupanya memang sentuh teknologi ataupun sentuh drone ni yang dibenarkan kepada budak-budak ni memang diminta oleh chairman Teknofest tu sendiri, iaitu Selçuk Bayratar. Di mana dia minta untuk budak-budak yang pergi kat sana seawal umur sekolah rendah ataupun 5 tahun ke bawah, sentuh benda tu dan ambil inspirasi, wujudkan rasa bangga kepada pencapaian negara, kemampuan negara. Itu level pelibatan ataupun kemampuan industri pertahanan Turki. Bukan saja melibatkan stakeholder dalam bidang industri itu saja, tetapi masyarakat yang menyokong. Manggul. Aku rasa 5 ni patutnya kita tak buat kat Langkawi. Kita buat dekat Selangor ke kat Kuala Lumpur, barulah kita semua boleh pergi sana. Ini betul. Flight memang kalau Teknofest yang aku pergi baru ni, dia dibuat dekat tempat yang accessible by metro station. Aku berhimpit dengan orang kat dalam metro station tu. Lepas tu weekend tu aku dah pergi dah. Dia maksudnya kena buat latih ke sini lah. Latih ke Langkawi. Sebab ada laut kan, maritime. Cuma itulah, aku rasa pengalaman Turki tu satu pengalaman yang baik lah kan. Betul. Kita paling kuat pun expo kita Petrosains. Pergilah ke sana, pergi pusat sains negara. Aku dapat kita ni ada inisiatif. Tak boleh kata kita ni tak ada pertandingan teknologi, tak boleh kata kita ni tak ada inisiatif nak relatekan orang dengan kesedaran sains. Tapi dia sekadar inisiatif yang aku nampak berakhir kat situ. Budak-budak ni join pertandingan, habislah, dapatlah medal, letak kat rumah. Tapi bila aku tanya orang yang join Teknofest, aku tanya budak-budak universiti, kenapa kau nak join Teknofest? Sebab dia kata aku nak bekerja, aku nak menyumbangkan sesuatu untuk apa ni, Turki, untuk negara. Dan memang ekosistem Teknofest tu bukan sekadar untuk showcase, bukan saja untuk pertandingan. Memang yang aku sebut tadi, industri pertahanan ni menjadikan event tu adalah sebagai talent recruitment initiative. Orang budak universiti yang join tu, dia orang jadikan tempat ni tempat dia orang nak cari staff baru ataupun team baru nak masuk dalam company tu. So satu ekosistem yang hidup sebenarnya. Masyarakat hidup kan. Join pertandingan pun bukan sebab sekadar nak menang sebagainya, tapi untuk berkhidmat, talent recruitment. So satu pengalaman macam yang baik lah. Kita kat Malaysia ada je macam inisiatif sebagai contoh, wujudnya Petrosains, wujudnya Pusat Sains Negara. Dia satu bagus. Cuma macam aku rasa betul apa yang boleh kata, benda inisiatif ni perlu di-guide oleh satu VC, satu VC yang memimpin inisiatif ni, supaya ada, orang kata, membentuk satu ekosistem yang menyeluruh kan, yang ada saluran dia, ada continuity dia kan. Contoh ni kisah Turki lagi lah. Banyak betul lah banyak tu Turki ni pun. Turki ni kau kena bayar ke Turki ni? Aku pergi ke Istanbul Technical University untuk visit kita punya kawan lah, kenalan yang kita kenal 2018, seorang profesor di ITU. Sembang lah, dia bawa jumpa student dia, makan-makan. Sembang lah, kau buat apa? Ni FIP, ni master. Kau FIP, aku tanya, buat ke? Kau buat projek apa? Aku setengah buat projek autonomous system untuk F-16. Power. Tentera Turki punya F-16. Power. Aku masa itu macam, right. FYP budak degree ni. Budak degree ni. Masa ni aku pergi sana, aku jumpa sebab di setiap penjuru. Setiap penjuru aku pergi, aku jumpa sebab pembangunan tu aku nampak lead by satu vision, dan vision tu yang melahirkan inisiatif ataupun orang kata rangka kerja yang tersusun dan komplement sebagai sebuah orang kata sebuah negara lah. Kat Malaysia kita selalu dengar isu antara universiti dan juga industri. Betul. Ada industri kata universiti slow lah kalau bagi projek orang kan, setahun 2 tahun mesti siap. Grant pun setahun ke 2 tahun kan. Ya, betul lah tu. Kan? Lepas tu universiti pula kata itulah industri tak share kan. Jadi kenapa perkara ini berlaku kan? Ya, betul. Sebenarnya tak sepatutnya berlaku kan. Sebenarnya kita kena tengok bila mana kita sebut tentang pembangunan kumpulan teknologi, kita kena fikir dalam kerangka fundamental. Okay. Fundamental ilmu teknologi. And maksudnya pembangunan ilmu, kematangan ilmu teknologi, dia kena bermula daripada itu. And jika kita berbicara tentang R&D,
Tapi kita berfikir dalam kerangka menggunakan teknologi, kerangka proficiency menggunakan mesin, proficiency piloting the drones, tak cukup. Bahkan bukan tak cukup, tapi tak tepat untuk jadi titik mula. Kan? Sebab pembangunan, contoh Turki membangunkan daripada drones yang hand launch, Okay, baling dengan tangan je. Saya tengok video tu terbang macam ni, itu. Kepada drone Kizil Elma yang mampu dilancarkan daripada TCG Anadolu aircraft carrier. Okay. And ia adalah satu gabung jalin ekosistem, dan juga permulaan fundamental ilmu. Jadi itu yang kita perlukan, and permulaan fundamental ilmu teknologi, and yang mana ditampung, disupport oleh kemahiran menggunakan teknologi. So ekosistem dan vision. Kalau aku boleh, dan last question untuk kita habis sebenarnya. Kalau kita tanya korang berdua lah, apa vision kepada pengguna teknologi yang engkau nak untuk mission ni? Engkau sekali, lepas tu engkau mana lah. Fikir sikit lah. Vision pengguna teknologi. Saya rasa apa yang kita bincangkan ni membawa kepada satu statement yang sama lah. Kita perlu membangun visi yang kita perlu bina adalah kita perlu ada visi membangun kemampuan. Dan dalam visi membangun kemampuan tu, membangun orang kata capacity dan kemampuan, di sanalah akan ada terhasil orang kata inisiatif dalam di peringkat ekonomi untuk apa, inisiatif di peringkat talent development untuk apa, dan inisiatif di peringkat masyarakat, perlibatan masyarakat apa, dan inisiatif di peringkat apa lagi, segala aspek yang bersangkut paut kepada pembangunan kemampuan pertahanan lah. Jadi visi tu patut ke arah itu. Maksudnya membangun kemampuan pertahanan. Saya rasa poin yang sama je. Saya recycle balik poin Muslim lah. So Muslim nak recycle balik poin Nizal. Saya lihat visi pembangunan pertahanan negara patut membawa kepada keupayaan kuasa nasional lah, keupayaan kuasa nasional Malaysia. Jadi dia perlu membayangkan, sebagai rakyat, saya seorang visionary. Saya nak membayangkan, dan saya nak membayangkan kepada orang lain juga. Betul. Bahawa satu hari nanti pembangunan teknologi kita mencapai tahap matang, dia akan memberi, kita kata apa, support kepada keupayaan nasional, sama ada dari sudut wewenang, dari sudut nak bincang, berdiplomasi, kuasa mutlak, nak sebut kuasa mutlak. Maksudnya kuasa diplomasi kita ketika itu dengan kuasa kita berdiplomasi dalam keadaan punya kekuatan. Ya, betul. Kita tak nak berdiplomasi dalam keadaan tak ada kekuatan. Betul. Jika kita berdiplomasi dalam keadaan tak ada kekuatan, kita akan menangguh-nangguhkan pembangunan keupayaan dan sebagainya. Jadi itu yang saya nampak lah. Pembangunan teknologi, visinya adalah perlu kepada keabsahan kuasa nasional. Okay, baik. Itu ada sikit sebanyak lah daripada perbincangan kita tentang apakah, macam mana kita nak bangunkan teknologi industri pertahanan kita, teknologi terbaru sebenarnya kan. Jadi terima kasih kepada Muslim Zal.